Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa al-aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang telah lalu kita telah melihat pesanan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis dua kita telah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang akan menghantar jenazah ketika dibawa ke tanah, yaitu keluarganya dan amalnya. Dua di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertai. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amal tetap setia bersamanya. Berdasarkan hadis ini telah kita sebutkan telah pesanan Imam Hasan Al-Basri yang mana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala telah melewati satu perkampungan. Beliau telah melihat ada satu rumah yang ramai orang ketika itu. Bertanya Imam Hasan Al-Basri kepada orang ramai, ada apa ramai ni? Lalu jawab mereka, ini baru kematian ahli keluarga. Ayah mereka telah meninggal dunia. Kelihatan beberapa sesak menangis. Lalu bertanya Hasan Al-Basri, kenapa kalian menangis? Lalu jawab mereka yang sedang menangis, kami baru sahaja kehilangan ayah kami, telah meninggal dunia. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri ta'ala, kalian boleh menangis kehilangan orang yang tersayang, kalian boleh menangis kalian, tapi apa yang lebih kalian tangisi adalah tentang diri sendiri. Kerana ayah kalian telah lepasi 4 perkara, telah lalui, telah melihat 4 perkara yang sangat menggerunkan. Kata Imam Hasan, meninggal dunia, mereka telah melepasi, telah melihat 4 perkara yang sangat. Yang pertama, wajah malaikatul maut, satu perkara. Orang yang dah mati dah melihat dan menyaksikan wajah malaikatul maut. Kita tunggu ya. Bila masa sahaja kita akan dijemput oleh malaikat maut dan kita akan melihat, menyaksikan malaikatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari ini malaikat maut akan memandang wajah kita semua 7 kali setiap hari. Oh tuan-tuan, hari 70 kali.
sangat menggerunkan. Sehingga kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat maut, duduk tengah berada dalam rumah, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang menemui Allah Ibrahim sedangkan pintu kunci. Allah Ibrahim alaihissalam yang mai itu adalah malaikatul maut. Lalu berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai hamba Allah, malaikatul maut. Kata malaikat, minta Allah, wahai Nabi Allah, hari ini adalah hari terakhirmu. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu dan mencabut rohmu. Kata Nabi Allah Salam, wahai malaikat, kata ulama, malaikat maut nama sebenarnya yang sahih malaikatul maut. Surah As-Sajdah itulah. Israel ini dalam hadis-hadis. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai malaikat, sebelum engkau mencabut rohku dan mencabut nyawaku, dan wajahmu ketika mencabut roh orang yang nak mati. Mau wahai Nabi Allah, berpalinglah engkau membelakangkan aku untuk wajahku ketika aku mencabut Nabi Allah. Malaikat wajah ketika mencabut roh orang yang beriman ketika nak mati. Bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kata malaikat Allah, berpalinglah engkau semula menghadap aku. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghadap malaikat maut. Ketika tu malaikat maut sudah berupa wajah ketika mencabut roh orang yang beriman. Tengok wajah malaikat maut ketika mencabut roh orang yang beriman, tuan-tuan, kata Nabi Allah Ibrahim, kematian lebih baik daripada kehidupan dunia. Tuan, kita harap yang malaikat maut mai cabut roh kita, kita melihat wajah malaikat maut dalam keadaan berseri-seri wajah dan membawa haruman-haruman daripada syurga Allah Ta'ala. Kata Nabi Allah Ibrahim melihat, menyaksikan wajah malaikat maut ketika mencabut roh orang beriman ni lebih baik bagi kematian, lebih baik daripada kehidupan dunia. Lalu kata malaikat maut, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah, berpalinglah engkau, tukarkan wajahku ketika aku mencabut roh orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun berpaling pula oleh malaikat maut untuk melihat semula, berpaling semula malaikat maut wajah ketika mencabut orang kepada Allah. Bila malaikat salam berpaling semula, tuan-tuan, melihat wajah malaikat maut dalam keadaan wajah mencabut derhaka Ibrahim lalu terkejut. Kenapa, tuan-tuan? Wajah malaikat maut ketika mencabut roh orang yang derhaka hitam legam, penuh api ke badan ni, tuan-tuan, bau busuk yang amat. Oh, tuan-tuan, mudah-mudahan ujung kehidupan kita jangan tinggal doa, tuan-tuan. Allahumma khtim lana ya Allah. Kita nak mati, kita mati yang baik. Hari ni tak boleh nilai lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh mai ke masjid ni, boleh solat, duduk dalam majlis ilmu yang nak akan dikira ending kita, iaitu pengakhiran itu penentu sama ada yang bahagia ataupun orang yang celaka. Pengakhiran, tuan-tuan.
Tu seorang ulama wali Allah yang sangat hebat, An-Nahi. Sayyidina Ibrahim seorang zaman tabi'in. Beliau ni ketika nak mati, ketika nazak anak-anak murid pakat baca Yasin, pakat baca, beliau sedang menghadapi saat nazak maut dan beliau menangis teresak-esak. Anak murid cuba menghiburkan hati tuan guru. Tuan guru bukan, kenapa tuan guru takut? Lalu kata Ibrahim An-Nahi, aku tidak takut akan kematian yang akan menjemputku. Apa yang aku bimbang, sebentar lagi akan datang mengkhabarkan kepada aku tempat kembali aku ataupun celaka, kerana keputusan sudah dekat menghampiri aku. Orang lalu anak murid mencuba di tuan guru, bukankah tuan guru seorang yang banyak menyang ibadah, banyak ketaatan, kenapa tuan sebentar lagi akan aku tahu keputusannya. Takutnya orang-orang soleh terdahulu, orang beriman ni tuan-tuan, kata ulama, ada dua sifat. Sifat takut, sifat takut dan bimbang dalam hidup kita ni. Allah belum ampunkan dosa kita yang banyak. Takut dan bimbang dalam hidup kita ni, Allah belum terima amalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda wasallam. Abu Hurairah ni tuan-tuan, setiap hari beristighfar minta ampun kepada orang 15,000 kali sehari. Beliau beristighfar minta ampun kepada Allah sampai disapa oleh sahabat-sahabat. Tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa beristighfar sampai 15,000 kali sehari? Apa rahsianya? Lalu jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan aku bimbang dosa-dosa dan derhaka yang aku buat setiap hari belum Allah ampunkan. Begitu orang soleh terdahulu tuan-tuan, takut dan bimbang. Macam Nabi tegur para sahabat tuan-tuan. Sekumpulan para sahabat bincang, tengah bersembang, tengah bercakap, mereka ketawa. Kata Nabi, tahu apa yang aku tahu, nescaya kalian akan sedikit ketawa dan kalian akan menangis dengan tangisan yang banyak. Tuan-tuan, dalam hidup ni sebenarnya bukan untuk kita ketawa dan terlampau seronok, kerana ada perkara yang perlu kita fikirkan, iaitu saat kematian kita. Sama ada tempat kita bahagia atau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bimbang, takut tentang akhirat ni. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdoa kepada Allah dalam syairnya, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak di syurga, aku tidak juga saran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ni hebatnya. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, sembahyang pertama 15 juzuk Al-Quran, rakaat kedua sembahyang 15 juzuk Quran, 2 rakaat 30 juzuk Quran. Yang sebut apa? Sesungguhnya aku tidak layak untuk masuk syurgamu, dan aku tidak juga mampu menahan bakaran seksa api nerakamu. Tuan-tuan, perkara akhirat ini perlu kita fikirkan, sedangkan kita menunggu je saat untuk bertemu dengan malaikatul maut. Tu tuan-tuan, bagi waktu malam menangis, oh ya Allah, aku banyak dosa Allah. Maulana Zakaria tu yang Fadail Amal, beliau dalam doa beliau setiap malam
menangis teresak-esak ketika hayatnya. Doa apa? Wahai Allah, ampun ini ya Allah. Ampun kalau aku ini insan yang hinanya seperti anjing-anjing. Allahu Akbar. Ada satu cerita, Ustaz Ebit Leo cerita. Ustaz Ebit Leo, Seri Petaling, ada seorang hamba Allah ni doa apa? Doa sambil menangis. Allah ni sebut lebih kurang macam Maulana Zakaria sebut lah. Wahai Allah, ampunkan aku, wahai. Jika Ashabul Kahfi mereka diizinkan, diberikan peluang untuk masuk ke dalam syurga, dan bersama mereka Ashabul Kahfi, Allah, jadi kalau aku anjing pun tak apa ya Allah, jadi kalau aku anjing pun tak apa ya Allah, asalkan aku dapat masuk ke dalam syurga. Maksudnya yang tu tuan-tuan, kan Ashabul Kahfi bersama mereka ada apa? Ada anjing, dan anjing itu pun Allah izinkan untuk masuk ke dalam syurga. Kalau tak boleh dapat yang lain, dapat jadi macam anjing pun tak apa Allah, asalkan dapat masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, orang macam sehebat Maulana Zakaria, ya Allah, merasa kerdil, sedangkan dia adalah ulama pendakwah yang sangat hebat. Dia lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama wali Allah yang sangat hebat namanya Amir bin tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sakratul maut. Beliau juga menangis ketika anak-anak murid yang sedang membacakan Yasin, sedang membacakan Quran. Menangis. Anak murid pun bertanya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis? Adakah Tuan Guru takut mati? Jawab Amir bin Abdul Qais, seorang ulama, seorang wali Allah yang sangat hebat. Sebentar kematian aku, lagi aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, aku akan berjumpa dengan Tuhan. Kematian aku, apa yang membuatkan aku bimbang? Aku nak berjumpa dengan Allah. Allah akan tanya kepada aku, wahai Amir, kenapa dalam hidupmu engkau pernah tinggal sembahyang, engkau pernah tinggal satu malam untuk bertahajud kepada aku? Dia pernah tinggal dalam hidup dia tuan-tuan sekali ya, malam untuk tinggal sembahyang tahajud. Dia takut ketika beliau menangis kerana apa? Fikir tu satu malam pernah tinggal sembahyang tahajud, tak manggil tahajud ya. Takut Allah tanya, wahai Amir, kenapa engkau tak tahajud pada saat dalam hidupmu? Allah, tuan-tuan, orang soleh terdahulu tuan-tuan sembahyang sunat, sembahyang tahajud hanya oleh Allah pada malam tersebut. Dan kita tuan-tuan bukan tahajud, sembahyang fardu pun pernah kita masih belum kita ganti dan qada. Ya Allah, tuan-tuan, buat bersih cepat Allah dengan sesungguhnya. Yang kedua, kata ulama, orang beriman, sifat yang kedua, sifat apa? Sifat harap dalam hidup kita ni Allah ampunkan dosa kita yang banyak. Harap dalam hidup kita buat tuan-tuan, kita tak tahu amalan yang mana yang kita buat yang Allah Subhanahu wa taala nak pandang untuk Allah masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu di hari akhir. Yang kedua, kata Imam Hasan al-Basri, orang yang telah meninggal dunia mereka masih perkara yang kedua, iaitu merasakan kematian. Mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada malam, tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai bapakku, bagaimana keadaanmu ketika roh pisah daripada jasad? Sakitnya kematian itu macam mana wahai bapakku? Lalu Nabi Allah Ibrahim, wahai Muhammad,
Sesungguhnya sakit dan pedihnya terpisah daripada jasad aku menghadapi kematian, laksana kulit aku dikoyak, dikupas 3,000 kali. Man, bayang kulit kita orang lapar banyak 3,000 kali. Itulah kematian yang dirasai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat malaikat maut mencabut rohnya. Tuan, ini perkara yang sangat menggerunkan. Kata orang yang telah meninggal dunia, ayah kalian telah melepasi 4 perkara yang kita masih menunggu-nunggu. Tangisilah tentang untuk diri sendiri. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang yang telah meninggal dunia ni melepasi perkara yang ketiga apa? Melihat tempat kembali sama ada bahagia ataupun celaka. Melihat tempat sama ada syurga ataupun neraka. Bila roh dicabut, tuan-tuan, roh sampai sahaja ke halqum ni, hulqum. Bila sampai dekat hulqum ni, Allah perlihatkan tempat kembali. Ketika itu setiap seorang daripada kita akan menyesal dengan panjang penyesalan. Selagi mana roh belum sampai dekat hulqum, selagi itulah kita masih diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi peluang untuk bersegera mempersiapkan sebanyak mungkin bekal kita sebelum kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sambil Umar menyebut, hari ini adalah kehidupan, adalah kematian. Hari inilah hari yang masih diberikan peluang, diberikan kesempatan segera mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Esok belum pasti kita akan terus hidup sampai hari esok. Tuan-tuan, yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri Allah Ta'ala, orang yang telah meninggal dunia telah menyaksikan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bengis, malaikat yang tidak ada perasaan belas kasihan. Kita menunggu-nunggu, tuan-tuan, 4 perkara ini, sedangkan seringkali kita dengar kematian di sekeliling kita. Ambil iktibar masa kematian akan menjemput kita. Kata ulama, muda pun mati. Mati tak semestinya tua, muda pun tak semestinya sakit, sihat, mati. Tuan-tuan, itu telah kita sebutkan pada sesi yang lalu 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita lihat hadis yang ketiga daripada 40 penawar bagi hati. An Nu'man bin Bashir anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana nar 'adzaban yaumal qiyamah la rajul yudha'u ma'si qadam jamratani yaghli minhuma dima tara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanuhum azaban. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih kedua bara api tersebut. Otak yang ada di kepalanya mengira bahawa ada orang lain, dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan. Dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Siksaan yang paling ringan di dalam akhirat nanti akan diletakkan di
dua telapak kaki ni bara api. Riwayat yang lain menyebut tuan-tuan, dia akan kasut daripada api neraka. Itulah seringan-ringan azab. Letak api, dua bara api di bawah telapak kaki cukup untuk menggelegak otak-otak. Terborai habis urat perut tuan-tuan. Dan orang yang kena seringan-ringan azab ni, kata Nabi, mengira azab itulah yang paling berat. Allah, tuan-tuan, adalah seringan-ringan azab. Kata pengarang, cuba kita yang seksa di neraka dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki, pedihkan otak yang ada di atas kepala, maka betapa pula siksaan yang lebih. Ada seorang pun yang mampu untuk menggelegakkan otak yang ada di kepala. Kalau kita dengan api dunia ini, kita sudah, dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu. Cuba bayangkan betapa pedihnya seksaan yang berterusan dan dari saat ke saat hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Ada seorang sahabat saya cerita, seorang hamba Allah ni dia kerja dekat kilang haram, kilang buat haram. Hamba Allah ni satu hari dia main awal kilang dekat tempat kerja. Sebelum dibuka dipanaskan api dapur untuk bakar arang tu lah, dia masuk untuk tengok, cuci apa yang patut. Dia main awal, selalunya yang lain. Hari tu dia main awal, dia masuk dulu. Kawan-kawan ni sampai tak tahu kata ada orang dalam tempat dapur bara api tu, dapur bakar kayu tu. Depa main buka suih, buka baru dia tengah keluar dekat keluar lah. Buka suih tuan-tuan, api mai sekali sai semua. Cepat-cepat dia terkena. Sebab apa? Dan nak keluar tu terkena juga api. Kena api bukan lama masa mana pun tuan-tuan. Tak sampai 30 saat kena. Terkena api tu melepuh kulit ni. Ayat bisa 20 ayat bisa 30 saat tak sampai. Allah, tu api apa? Api dapur arang tu ya. Api dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke dunia. Nabi Adam Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk daripada neraka, lalu diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk ke atas muka bumi untuk masak. Malaikat Jibril alaihi salam berjumpa dengan penjaga neraka yang bernama Sila untuk bila
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam berjumpa dengan penjaga neraka, iaitu malaikat Malik. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai, Allah memerintahkan aku untuk keluarkan neraka untuk Adam alaihi salam di dunia, untuk kegunaan Adam dan Adam." Lalu bertanya malaikat Malik, "Wahai Jibril, sebesar manakah untuk aku keluarkan api daripada neraka untuk diturunkan kepada Adam?" Lalu kata malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Malik, keluarkanlah neraka untuk diturunkan kepada Adam sebesar buah kurma, sebesar sebiji buah kurma." Lalu menangis teresak-esak malaikat Malik, "Wahai Jibril, kalau aku cuba keluarkan api daripada neraka untuk turunkan kepada Adam di buah kurma sebesar
mampu untuk 7 petala langit, 7 petala bumi, kerana terlalu panas. Tu ada riwayat yang lain tuan-tuan, kalau terbuka sebesar lubang jarum api neraka tuan-tuan, terbuka sebesar lubang jarum ya, nampak ke dunia neraka tuan-tuan, nescaya terbakar habis penduduk dalam bumi ni tuan-tuan. Allah, panasnya tuan-tuan. Di akhirat nanti bukan sebesar buah kurma duduk dalam api tu. Tu pun ada juga orang duk semang kemah, semang takabur, semang sombong. Kalau ustaz, kalau tak semayang satu waktu pun habis sangat masuk neraka 5,000 6,000 tahun ya, lepas tu keluar masuk syurga baliklah. Ingat lagi masa saya kecil-kecil tu, kat kampung saya lah, ada golongan-golongan veteran. Bila kita nak pergi masjid, bila nak pergi masjid tuan-tuan, terpaksa kat satu kedai ni. Bila lalu tuan-tuan, kita nak buat apa tuan-tuan? Kalau tidak, mereka akan jawab kita. Sebab apa kita tak ajak? Bila ajak apa je tuan-tuan? Jomlah Pak Long, Batik, pergi ke masjid. Zohor dah masuk nu, azan nu. Mereka ramai-ramai jawab apa? Dulu lawang, oi, masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Semua kalut nak masuk syurga. Seorang lagi nak takut apa? Neraka jahanam, masuk sat keluar benda jahanam, benda rosak. Tuan, ramai yang cakap orang takabur, sedangkan sebesar buah kurma yang mampu membakar 7 petala langit, 7 petala bumi. Seorang tapi neraka tu ramai sat, aku nak cucuh tuan-tuan. Macam melawak, macam main apa, macam percakapan tersebut membuatkan kalimah syahadah menjadi murtad ketika tu juga. Lalu kata Jibril alaihi salam, kalau sebesar buah kurma tak boleh buah kurma, sebelah sebiji buah kurma. Lalu kata malaikat Malik, wahai Jibril, kalau aku cuba keluarkan daripada neraka api sebesar, kepanasannya tidak ada makhluk hidup 7 petala langit, 7 petala. Allahu Akbar, Tuhan. Neraka. Lalu kata malaikat, bertanyalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar mana api yang daripada neraka untuk diturunkan kepada Adam alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam balik berjumpa dengan Allah. Allah perintahkan Jibril, keluarkanlah api daripada neraka kepada Adam di dunia. Api itu yang sebesar debu yang paling halus. Debu yang paling halus ni tuan-tuan, mana lagi pasal merah, mana yang paling halus pada tungau. Dikeluarkan api yang sebesar debu yang paling halus, dicelup, dibasuh dalam 70 lautan. Setiap lautan dicelup 70 kali, mana 490 celup. Lalu diletakkan di atas puncak gunung yang tinggi. Api yang telah dibasuh sebanyak 70 lautan dengan 70 kali itu letak atas gunung. Gunung tu menggelegak macam tu lava apa, gunung api tu kan, menggelegak. Hanya api yang besar, debu yang basuh tu, kerana kepanasan gunung tak dapat nak terima, bumi tak dapat nak terima panas tu tuan-tuan. Allah perintah dalam neraka, lompat balik. Yang tinggi apa? Haba. Api yang asal yang besar debu tu masuk panas. Allahu Akbar.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada surah At-Tahrim pada ayat 6. Orang-orang soleh terdahulu, tuan-tuan, para sahabat Nabi, bila baca ayat ni mereka menangis teresak-esak. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim pada ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan selama 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi 1 tahun sehingga api itu menjadi putih, kemudian dipanaskan lagi dengan 1000 tahun sehingga api itu menjadi kata Rasulullah. Allah nak bakar bakar 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu, api yang kamu guna, kata 1/70 daripada api neraka jahanam. Api yang kita dah guna, tuan-tuan, yang kita dah guna masak, yang kita dah cucuk rokok tu, tuan-tuan, 1/70 daripada neraka. Mana neraka ni 6 daripada api yang kita guna. Api yang kamu guna daripada api neraka jahanam, jika dahulu ia padamkan dengan air 10 kali, maka kamu semua tidak dapat memanfaatkannya. Kalau tak celup, tuan-tuan, memang tak kena terus. Allahu Akbar. Dah celup dah api tu, api yang asal masuk dalam lalu panas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau alaihi wasallam, jika penghuni neraka jahanam mengeluarkan tapak tangannya ke dunia sehingga dapat dilihat, kata penghuni neraka, tuan-tuan, dia jengui tangan, tuan-tuan, keluar tangan, tapak tangan dia keluar ke dunia. Maka dunia, tapak tangan, tuan-tuan, api neraka keluar ke dunia, nampak ya, habis satu dunia terbakar. Kena panas. Jadi lebih kurang macam ni lah. Kalau Nabi kata, kalau bidadari syurga ludah ludah setitik ayat liang ke atas muka bumi, akan menjadi harum satu permukaan bumi. Oh, tu bidadari, tu syurga. Kalau nak terbakar habis semua. Maka kata Nabi, jika penghuni neraka jahanam mengeluarkan tapak tangannya ke dunia sehingga dapat dilihat, maka dunia panasnya. Jika penjaga neraka penduduk dunia sehingga dapat dilihat, maka penghuni bumi mati kerana melihatnya daripada kemurkaan Allah. Kalau, tuan-tuan, malaikat yang jaga neraka, tuan-tuan, mai ke bumi ni, tuan-tuan, habis semua pakat mati. Kerana apa? Terkejut. Kerana mereka berasal daripada kemurkaan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dalam masjid ni, kata Nabi, terdapat 100,000 orang. Masa Nabi di Madinah, tuan-tuan, jumlah para sahabat ni lebih kurang 120,000. Kata Nabi, jika dalam masjid ni terdapat 100,000 atau lebih orang, kemudian seorang penghuni neraka, maka mereka semua akan terbakar. Tuan, 100,000 orang, tiba-tiba Allah bagi penghuni neraka ni dijenguk kepala ya, napas ya, terbakar habis. Ramai. Allahu Akbar. Panasnya. Yang tentang neraka ni boleh buat 2-3 siri kuliah, tuan-tuan. Panjang. Ambil yang ringkas lah. Ambil dengan tajuk yang hadis saya baca.
Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lihat pula saiz tubuh badan penghuni neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka itu sebesar bukit Uhud. Badannya lebih besar daripada penghuni syurga. Gigi saja sebesar bukit Uhud. Siapa-siapa yang api umrah, lihat bukit Uhud besar mana tuan-tuan. Tu gigi penghuni neraka besar tu. Hanya gigi badan lebih Gigi penghuni neraka itu sebesar bukit Uhud dan kulitnya setebal 3 hari perjalanan. Kulit pula dalam neraka tuan-tuan Allah bagi tebal 3 hari perjalanan. Perjalanan kenderaan. Mana kuda yang laju tu tuan-tuan, laju. Dia laju 3 hari dia laju dia tu. Itulah kulit. Tebal kulit penghuni neraka. Bila terbakar hangus tuan-tuan, Allah ganti kulit yang baru. Lebih sakit, lebih sakit, lebih sakit. Tu seorang profesor daripada Thailand, Ustaz Fauzi Toher cerita. Profesor ni dia buat kajian tentang kulit manusia. Dalam kajian ini dia kaji kenapa kulit manusia ni bila dibakar, bila terbakar hangus, bakar kali kedua tak sakit lah. Kaji punya kaji, bila terbakar tuan-tuan, sel-sel semua dah mati. Bila bakar kali kedua tak sakit dah lah. Macam orang kena ubat kebas tuan-tuan, hirih pi lah, tak sakit. Dia buat kajian, dia berjumpa, lepas tu dia berjumpa dengan beberapa orang alim di pondok-pondok. Saya kata kami dah tahu lama dah. Neraka bila dibakar kulit mereka hangus, Allah ganti kulit bakar 3 hari perjalanan, lebih merasai kesakitan. Bila tebal, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis-hadis saya ambil, saya petik dari Imam Qurtubi, Rahsia Kematian dan Alam Ghaib. Rasulullah, tebal kulit penghuni neraka adalah 42 hasta dan gigi geraham mereka sebesar bukit Uhud. Tempat duduknya mereka di neraka Jahanam seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, ni Nabi sebut 4 golongan penghuni neraka pun meluat. Penghuni neraka duduk dalam neraka kena azab dah tuan-tuan, tapi meluat dengan mana lebih teruk mereka punya jahat lah. Hadis ni dalam Rasulullah bersabda, 4 golongan manusia amat mengganggu penduduk neraka. Yang lainnya kerana yang mereka terima, mereka semua berjalan mundar neraka jahim dan neraka hamim dan dipanggil dengan panggilan orang yang celaka. Neraka pemeluat dengan 4 golongan ni. Penduduk bagaimana keadaan mereka dahulu sehingga diazab seberat ini, sehingga kita juga terganggu padahal kita juga sedang diazab, kata penghuni neraka. Mereka adalah, kata Nabi, mereka adalah yang pertama orang yang dikurung di dalam dapur api neraka. Ketika ditanya mereka maka dijawab, orang itu meninggal dunia dalam keadaan masih menyimpan harta orang yang diambil dengan cara yang tidak betul dan tidak dikembalikan. Tuan-tuan, berat tuan-tuan ambil hak orang ni. Ambil hak orang, cara paksa ke cara tak paksa tuan-tuan, berat. Kita tak bagi balik pula, Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyeret ususnya. Ketika ditanya mereka mengenai mereka maka dijawab, orang itu sembarangan buang air kecil dan tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini cukup banyak tuan-tuan. Tambah yang singgah dekat Petronas, pakai kepiah duduk atas kepala, kencing berdiri.
Jenis lolang sikit tuan-tuan. Tengok pelik ya. Tunggu tak nak kencing, tengok orang. Tengok kepiah atas kepala tuan-tuan, kencing sekejap lagi dia kelepiak. Dah tak basuh dah pun nak pakai. Zip balik. Lolang lah tuan-tuan. Dengan tu masalah kencing pun menjadi besar bila kita masuk dalam kubur. Yang kedua tuan-tuan, berapa ramai orang yang kencing masuk dalam jamban, dalam tandas tuan-tuan, kencing, dengar kencing tapi tak berdehem, tak bunyi. Tak bunyi. Bila tak berdehem tuan-tuan, yakinlah saat lain kita walaupun kita basuh lagi, kita berjalan lagi, ada sisa-sisa tu yang akan keluar kena pakaian kita, menyebabkan sembahyang kita tak sah. Berapa ramai tuan-tuan, saya kalau kena masuk dalam tandas, dengar orang masuk, kita masuk lama. So, tak berdehem ni. Tak apa. Dehem dah tahu sangat dah. Tak dehem. Dehem tuan-tuan tak keluar habis lagi. Dia kena urut juga tuan-tuan kalau lelaki. Kena urut bagi keluar. Jangan tuan-tuan. Azali tambah yang berumur tuan-tuan, dia main penyakit kencing tak lawas apa semua, kena lagi hati-hati ya. Biarlah kita bersih, sebab kita kena walaupun setitik ayat kencing yang kencing tu najis, kena pakaian kita, sembahyang kita tak sah. Jangan buat lebih-lebih kurang tuan-tuan. Ni Nabi sebut ni. Dia kencing berdiri ni tuan-tuan, dia merecik tuan-tuan, dengan main-main merecik. Merecik dia kena pakaian. Susahlah. Cik duduk bagi elok. Dehem bagi urut bagi dalam. Orang yang menyeret ususnya ketika ditanya mengenai itu sembarangan buang air kecil dan air kecil. Sallallahu alaihi wasallam lalu dekat tanah perkuburan. Sebut dua ni sedang diazab. Nabi pun yang masih hijau Nabi pacak dekat dua kubur tu. Dan Nabi ni kena seksa sebab apa? Dia ni suka mengadu domba. Orang panggil apa? Jenis apa? Elok hasut-hasut orang ni. Yang kedua ni, dia kencing tapi dia bersihkan ketika kencing. Allah tuan-tuan, hati-hati lah. Walaupun nampak kecil, kita ni apa, tapi perkara-perkara tu kita tak ambil kisah. Kadang-kadang ramai adat ni ikut-ikut ya, tampang ilmu. Mengaji bila kecil-kecil dulu, malah ibadat sampai ke mati dalam keadaan jahil. Tu ada seorang, saya singgah dekat satu masjid belah Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Ada seorang ustaz ni, dia mengajar. Dia cerita dia pergi kuliah dekat Kuala Ketil. Ada seorang muslimat ni, seorang maklum mai jumpa dia. Maklum nak tanya umur maklum ni pun 60 lebih 70 dah. Maklum ni selama hidup ni mandi hadas betul tu lah. Maklum mandi macam mana? Maklum mandi bagi rata air elok. Last sekali ambil secebok air, jurih niat rata dulu. Secebok tu baru niat. Pula begitu. Kita niat dulu baru rata. Tak betul itu maklum, rata niat dulu baru rata. Tu kan macam mana? Mandi itu tak sah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas-lepas kena taubat lah. Nak ganti mandi. Wallahu a'lam. Cuba dekat mana yang mampu. Allah akbar, jangan buat mudah lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muntah darah dalam neraka, orang yang muntah darah dari mulutnya secara terus-menerus, ketika ditanya mengenai mereka, maka dijawab orang itu sentiasa memperhatikan kata-kata keji dan caci. Keji itu sengaja digunakan, bahkan suka melafazkan, suka cakap benda ini cabut Allah. Yang keempat, orang yang memakan dagingnya sendiri ketika dalam neraka. Ketika ditanya mengenai mereka,
cara menyebarkan fitnah dalam kalangan mereka. Ni tuan-tuan, tambah akhir nak jadi mudah ya tuan-tuan. Kan kadang-kadang dalam WhatsApp kan, kita rajinlah gambar edit. Gambar tu tahu dah edit, kita share benda fitnah tuan-tuan. Tak tu di gambar tu tulis di bawah kan. Dia kalau dia kata sungguh tak apa tuan-tuan. Dia tak kata pun kita buat tulisan. Allah, menjadi fitnah tuan-tuan. Akhirat ni lah akan terkena. Ni akhir zaman ni macam-macam lah tuan-tuan, kena selidik dulu, tabayun dululah. Terima sebab banyak sumber yang tak sahih, sumber-sumber yang menjadi fitnah. Kita pakat-pakat muhasabah diri lah tuan-tuan. Kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa seringan-ringan azab dalam neraka cukup dah untuk menggelegakkan otak. Ringan azab itu siapa? Orang yang akan disiksa dengan siksaan yang paling ringan. Ini adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi ni Abu Talib, dialah yang paling ringan, yang tak ada dah orang yang ringan-ringan lebih pada dia. Abu Talib ni riwayat menyebut dia tak masuk neraka. Dia duduk di luar neraka dan dipakaikan kasut api neraka tu ya. Allah, dia dapat juga juga ganjaran syafaat. Sebab apa? Dia banyak membantu pun dia tidak isi. Kemuliaan ni antaranya Abu Lahab. Sebab apa? Dia seronok dengan kelahiran Nabi, sembelih 100 ekor unta. Tiap-tiap hari Isnin kata Nabi, Abu Lahab diringankan azab di dalam neraka tiap-tiap hari Isnin. Pernah juga seronok dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan. Jalan untuk kita selamat dan bahagia di hari akhirat nanti dengan jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Abu Lahab, walaupun hanya sekali dalam hidup dia pernah seronok dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sembelih 100 ganjaran tiap-tiap hari Isnin. Hari Isnin adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diri di dalam neraka dan dapat minum di susu yang keluar daripada jari ni dihisap tiap-tiap hari Isnin. Kerana apa? Abu pernah membebaskan seorang hamba perempuannya yang menjadi pengasuh dan ibu susuan kepada Abu hari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tuan-tuan. Dengan cinta tuan-tuan, kata ulama juga menjadi mawar. Kerana rindu juga akan bertukar menjadi angin segar. Rindunya para sahabat sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sehari 100 kali. Tuan, saya pun dapatlah doa-doa lama dah ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bulan 12 yang lalu Allah izinkan saya dapat ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duit tak ada pun tuan-tuan. Pergi ceramah dekat kampung Alma ya. Omar rindu dekat ziarah makam Nabi. Saya ni ya Allah doa ya Allah mudah-mudahan satu hari nanti kerana cinta kepada Rasulullah dijemput untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar tu ada seorang muslimat, seorang maklum kata, ustaz, siap nak hantar ustaz untuk dapat ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pi tu. Semua satu semua dia bagi semua kali dengan apa? Duit poket semua sekali. Alhamdulillah. Itu semua tu Allah yang nak bagi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana cinta Allah akan membawa seseorang kepada yang dicintainya. Dan kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan hidup bahagia di hari akhirat dan masuk ke dalam untuk dapat masuk dengan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah berfirman, tidak aku cipta alam ini melainkan kerana kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama,
Kalau 1000 kali setiap hari kita tak mampu untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada masalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuan-tuan, saya merayu, bagilah 1000 kali kita dapat selawat. Kalau panjang-panjang selawat, ambil yang paling pendek, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Boleh nama long kali ya. Selawat yang paling pendek pun tak apa. Walaupun hanya sallallahu alaihi wasallam, bagi dapat paling kurang apa, selawat inilah talian hayat kita yang terakhir. Tiap-tiap kali kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan ambil selawat tu terus. Selawat tersebut yang dihantar oleh malaikat beserta dengan nama orang yang selawat. Alaihi wasallam akan kenal orang yang sentiasa berselawat kepadanya di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong dengan orang yang sentiasa cinta kepada Rasulullah SAW. Paling kurang 1000 kali kita dapat selawat kepada Nabi. InsyaAllah kita lihat pada hadis yang seterusnya pada sesi yang akan datang. Sesi yang akan datang tajuk merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah, tajuk bulan depan insya-Allah. Seperti biasa tuan-tuan, saya bawa tabung surau saya. Surau kami ni buat pembinaan tambahan. Nak tunggu seketui, dapat seketui, nak buat pembinaan tambahan memang susah tuan-tuan. Kami ada seorang kontrak, orang tempatan dekat taman kami jugalah, Korea Taman Kenari tu. Dia sudi buat dulu surau dengan duit dia, kami bayar tiap-tiap bulan. Sepanjang saya duk kutip ni tuan-tuan, alhamdulillah kos pembinaan 34,800. Kami surau bawa keluar deposit RM2,000, bayar tiap-tiap bulan 1,000. Sepanjang saya duk kutip ni alhamdulillah bayar dah hampir 20,000 lebih, tinggal hutang tu RM7,900. Nah, duk target-target nak kutip, tak mau kutip lah lepas ni, malu. Banyak tempat saya pergi ada yang berbunyi, ustaz kata baru lah ni pakai kancil, tak apa hari tengok Allah, rasa sing telinga kita. Dan ada siapa-siapa yang nak berwakaf, ada tabung saya bawa, dan setiap kali saya dapat saya akan panggil kontraktor tu ambil duit insya-Allah. Dan yang keduanya, siapa-siapa yang ada masalah sakit lutut, sakit belakang, ada nak buat rawatan urut, saraf, bone adjustment. Saya di tempat saya kami buat rawatan perubatan Islam, bekam, rawatan bone adjustment. Ada masalah sakit itu, nak tahiyat, nak duduk tahiyat tak boleh, nak sujud tak boleh, nak rokok sempurna tak boleh. Tuan-tuan mai ke tempat saya, kita betulkan saraf, kita betulkan tulang kembali. Saya dah buat ni, ada yang 3-4 orang dah yang saya lihat boleh tahiyat elok. Selepas buat tu dapat nampak kesan lah, sebab kita perbetul balik tulang. Siapa-siapa yang berhajat, saya lagi boleh ambil flyer saya buat flyers, sekali lagi saya letak kat situ, tuan-tuan pakai ambil. siapa yang berhajat boleh mai, tapi syarat kena buat temu yang buat seorang-seorang. Syarat sehari takat 3-4 orang boleh tuan-tuan. Orang banyak-banyak saya cuba buat dekat satu masjid Lahak Tabut Penaga. Buat seorang kawan yang janji nak mai tu dia tak mai lah, saya buat seorang daripada pagi sampai dekat 20 orang, balik kuliah tak pergi dah, lena letih tuan. Sehari takkan 4 orang buat sendiri ya tuan-tuan, memang tenaga. Yang keduanya, siapa-siapa yang berhajat untuk urut tenaga batin, ada masalah tenaga batin, boleh mai untuk tenaga batin ni sehari 2 orang sebab apa lama tuan-tuan, dia dekat 2 jam juga dulu, betul-betul poin-poin yang lepas tu last kali baru tenaga batin. Siapa-siapa yang berhajat kena bagi kita awal, kerana dia masa yang panjang. Selalunya saya akan buat di waktu pagi lah insyaAllah. Dan insyaAllah ada yang saya jumpa yang lepas ini akibat dikunci banyak. Ustaz-ustaz pun ada yang saya jumpa kena kunci. Orang hantar sihir ni, zaman-zaman orang duk hantar sihir banyak tuan-tuan. Dan kata seorang guru kepada saya, lah ni zaman akhir zaman ni sedang dibebaskan jin-jin yang pernah dikurung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, jin yang besar-besar. Ni pakai orang yang belajar ilmu sihir, pakai uji ilmu mereka tuan-tuan. Kita nak singgah dekat kedai, ingat tuan-tuan,
Bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebelum nak makan baca. Kalau ada santau, ada sihir, Allah akan beri petunjuk. Pinggan pecah ke kita nampak, wallahu a'lam lah. Ni kena berhati-hati lah. Dia kena sihir pemisah teruk, kesian tengok nak bersama tiap-tiap malam duk mimpi yang buruk, mimpi ngeri, indih macam-macam tuan-tuan. Orang lah ni, kalau orang lah ni kadang-kadang dia tak ada ihsan langsung, ikut dah dia buat. Tuan-tuan, sekian aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.